أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم، وافتح علينا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نواقض الوضوء أربعة أشياء. Bermula segala yang membatalkan wuduk itu 4 perkara. Yang telah lepas kita telah belajar di dalam kitab ni, dia telah bagi kenyataan dan keterangan kepada kita tentang rukun wuduk, syarat-syarat mengambil wuduk. Kemudian maknanya bila sudah kita ada wuduk, nama kita suci daripada hadas. Ada di sana perkara yang membatalkan dia, yang merombokkan dia, yang mencancelkan dia, batal rusak wuduk kita di dalam agama. Apa dia? Ulama kita rahimahullahu ta'ala selidik, periksa dengan secara detail satu persatu daripada kitab Allah, daripada sunnah, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu dapat 4 perkara yang membatalkan wuduk. Sekalipun di dalam kitab Allah, di dalam hadis Nabi tak sebut kata nawaqidul wudu arba'atu asya, tak ada. Tetapi bila selidik periksa satu persatu, yang Allah bercakap, yang Rasulullah bercakap tentang batal wudu, ada 4. Itulah ulama mari sampai kepada kita, kata nawaqidul wudu, perkara membatal wudu itu 4 perkara. Ini nama fiqh, nama dia. Allah dia membentang, dia mensyariatkan bila nak sembahyang mesti kena basuh muka, basuh tangan. Itu ulama fiqh panggil wudu, nama dia. Bila datang perkara-perkara yang merosakkan dia, itu perkara membatalkan, iaitu 4 perkara. Al-awwalu, bermula yang pertama, al-khariju min ihdas sabilaini, suatu yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan.
Ini cara ibarat ataupun yang panggil cara takbir. Satu daripada ulama fiqh dia takbir dengan secara kasar-kasar. Dia kata al-kharij. Al-kharij ini suatu yang keluar. Najis kita, najis besar, najis kecil tu nama al-kharij, yang keluar min ihdas sabilain, daripada salah satu daripada dua jalan. Najis yang keluar itu yang membatalkan wuduk kita, kalau mengikut zahir. Dari sini ulama yang tahqiq, ulama yang muhaqqiqin, dia takdir, mesti takwil. Bukan najis itu membatalkan, bukan perkara yang keluar itu membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ialah keluar suatu itu, keluar najis, keluar angin, keluar batu, keluar cacing, keluar ulat dan umpamanya, keluar darah, tetapi keluar melalui salah satu daripada dua jalan keluar yang biasa, iaitu sebelah depan dan sebelah belakang. Minal qubuli wad dubur, daripada kubul dan dubur. Keluar melalui jalan punggung, melalui jalan zakat atau faraj. Bila keluar sesuatu, salah satu daripada dua jalan itu, batallah wudu. Rihun, angin, yang keluar tu angin, au ghairuh atau lainnya, semua asal keluar ya. Keluar angin batal, keluar najis batal, kalau kata keluar batu batal, kalau kata keluar emas batal ke tak batal? Keluar emas, dia qada hajat, keluar emas, dia kencing, keluar perak, batal juga. Senang kita tu ada soalan di sana. Kebiasaan kita kencing, keluarnya air najis, air kencing, tetapi ada seketika dia kencing keluar angin, tak keluar air dah. Dia soal, batal atau tak batal? Jawab batal. Batal sebab tiap-tiap sesuatu yang keluar sesuatu daripada dua jalan, batallah wudunya. Illal maniyya, istisna satu saja, kecuali air mani. Keluar air mani tidak membatalkan wudu. Sebab keluar air mani ni dia mewajibkan lebih besar daripada perkara yang lebih besar daripada wuduk lagi. Dia mewajibkan mandi. Bila dia mewajibkan hak lebih besar, hak kecil tu tak wajib dah lah. Sepatutnya kita, bila kita bertanggungjawab, kena bayar 1 juta. Tidak wajib lah, kita tidak tanggungjawab kena bayar hak 100,000, 10,000, RM1, tak ada lah. Kita wajib hak lebih besar lagi. Athani, yang kedua, zawalul aqli, hilang akal, hilang ingatan. Kita sekarang ada akal, kita ada ingatan. Boleh kita membeza, boleh kita mengasingkan perkara baik dengan perkara jahat, perkara kotor dengan perkara bersih, katakanlah najis dengan tidak najis, itu kita ada akal. Bila hilang sifat yang boleh kita nak membezakan antara dua perkara, itu nama kita hilang akal, nama dia. Itu maksud dengan kata hilang akal. Hilang akal bukan dengan mana semata-mata pening, semata-mata kita
terpusingnya rumah, terpusingnya bumi. Maksud dengan hilang akal iaitu hilang sifat, hilang perkara yang kita boleh membeza antara dua perkara. Perkara yang baik, perkara yang jahat, perkara yang kotor, perkara yang najis, kita tak boleh nak membeza. Nama dia hilang tamyiz, nama dia. Hilang binaumin, dengan jenera, dengan sebab kita tidur jenera, hilanglah, tak boleh, kita tak sedar langsung. Au ghairihi, ataupun lainnya, lain daripada tidur, hilang dengan sebab mabuk, hilang dengan sebab kita dengan sebab kita silap makan, makan kena perkara yang memabuk ataupun mempeningkan kita, hilang perasaan. Illa malaikkan nauma qa'idin, tidur oleh mereka, tidur oleh yang tidur ataupun jenera bagi seorang yang duduk, yang mumakkinin, yang menetapkan ia maq'adahu, akan punggungnya, menetap minal ardi, daripada bumi. Seperti sekarang kita sudah solat subuh, kita jaga, kita sedar nak solat subuh tu awal-awal lagi. Kamar dia sudah solat subuh, kita masih duk mengantuk lagi. Kita tidur dengan di dalam keadaan kita duduk, punggung kita tak bergerak tetap. Sudah kita kuliah ni, kita nak solat sunat duha, batalkah tidak wuduk kita? Tak batal. Walau kita jenera sekalipun, jenera di dalam keadaan tempat duduk kita, punggung kita tu tetap. Sebelah atas kita bergerak, tidak ada problem. Belah atas kita, tubuh kita bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, bergerak ke depan, belakang. Kalau kita tidur tetap papan punggung itu, dengan kita menyandarkan kepada tiang, kepada dinding sekalipun, kalau dipindahkan, dialihkan dinding itu, tiang itu, tentu kita jatuh, sekalipun tak batal. Yang pastinya papan punggung kita itu tetap kejap di tempat dia. Kalau tidur dengan bentuk lain, berdiri, bentuk berdiri, bentuk melentang, bentuk menegak, menerap, dan mana-mana bentuk lain daripada bentuk duduk yang tetap, batal kesemuanya. Oleh itu kita yang mu'tamad, kita jenera di dalam qiyam, batal wuduk kita, batal solat kita. Kita semaya tarawih, penat, imam baca surah panjang, kita menunggu dia, jenera di dalam qiyam, batal lah semaya kita, sebab batal wuduk. Kita jenera di dalam sujud, di dalam sujud, sujud jenera, batal wuduk, dengan sebab nama kita hilang akal, binaumin, dengan tidur. Tidur satu saja yang tak batal, naumi qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Ini basic, kitab basic untuk orang baru belajar. Al-thalith, yang ketiga, sebab apa boleh kata tak batal wuduk mereka yang tidur dengan tetap papan punggung? Kerana ada di sana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia terlewat ataupun terlambat keluar solat Isya. Sahabat menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak solat Isya, nak semaya jemaah.
Sahabat yang menunggu sebahagian daripadanya jenera duk tunggu Rasulullah sehingga menyengguk. Menyengguk bahasa saya tanilah menyengguk, mengangguk kepala tu. Jenera begitu. Kalau dia keluar Rasulullah untuk solat, mereka itu bangun bersolat sekata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mengambil wudu. Bangun solat terus. Bangun solat terus, bangun semaya terus. Rasulullah tidak komen apa pun. Itu menunjuk kata tidur yang menetapkan papan punggung tidak membatalkan wudu, karena tidur di dalam keadaan duduk tunggu Rasulullah. Kata tidur batal wudu kerana Rasulullah hukum. Kata al-ainani wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Al-ainan, dua mata kita, yakni membuka dua mata. Seorang itu di dalam keadaan sedar. Wika usahi adalah seolah-olah tali pengikat dubur. Mata kita bila masih terbuka, bila kita membuka mata kita, arti kita sedar. Bila keadaan sedar ini, keadaan sedar itu seolah-olah satu tali boleh mengikatkan tubuh kita, yakni boleh menahankan angin, boleh menahankan najis nak keluar daripada tubuh kita, sebab kita sedar. Oleh itu Rasulullah kata faman nama, maka barang siapa yang jenera ia, yang tidur ia, falyatawadda, maka hendaklah mengambil wuduk ia. Bila tidur hilang sifat sedar. Bila hilang sifat sedar, terkeluarlah sesuatu yang tertahan dengan sebab sedar tadi. Angin pun boleh keluar, najis pun boleh keluar. Walaupun tak keluar, seolah-olah keluar dah bila dia hilang sifat sedar itu. Rasulullah kata faman nama, siapa tidur, siapa jenera, falyatawadda, maka hendak mengambil wuduklah ia. Maknanya tidur jenera batal wuduk. Sahabat tidur, Rasulullah tak suruh ambil wuduk, ditanggung tidur sahabat dengan sebab disifat dengan kata menyengguk. Menyengguk tu tidur di dalam keadaan duduk. Kalau tidur di atas belakang, tentulah tak menyengguk. Itu tetap teruslah. Al-thalith, yang ketiga daripada perkara yang membatalkan wuduk, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, berjumpa, bersentuh, bertemu, basyaratai rajulin, dua kulit bagi satunya seorang lelaki, wa imra'atin, dan yang satu lagi perempuan. Itu di antara perkara yang membatalkan wuduk, yang 4 perkara di bilangan kitab ini, iaitu yang ketiga. Bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Lelaki dan perempuan yang kabiraini, yang besar kedua-dua, yang sudah tua, ajnabiyaini, yang orang lain kedua-dua, yang orang yang berasing-asingan, yakni orang yang bukan mahram, bukan yang tidak sah kahwin. Kita antara lelaki dengan perempuan ada nama dia mahram,
antara lelaki perempuan itu diharamkan nikah, tak sah kahwin. Ada di sana yang banyak antara lelaki dengan perempuan yang boleh nak kahwin, itu nama ajnabi. Lelaki ajnabi, perempuan ajnabiyah, nama orang luar, orang asing, orang lain-lain, bukan hubungan keluarga dah. Yang jadi mahram iaitu perempuan yang Allah sebut di dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum, hingga akhir ayat. Diharam di atas kamu ibu-ibu kamu. Ibu mahram kita, haram nikah. Bila kita bersentuh dengan ibu kita, tidak batal wudu, kerana tidak masuk di dalam ajnabiyaini, orang yang asing, orang yang luar kedua-duanya. Anak kita, saudara kita, hingga akhir sebagaimana kita maklum, itu nama dia mahram. Yang lain daripada mahram yang tersebut dibilang ajnabi. Bila bersentuh kulit antara lelaki perempuan yang ajnabi, batalah wudu. Iltiqa, bersentuh min ghairi hailin, daripada ketiadaan yang menghalang, tidak dengan ketiadaan dinding, dengan tidak ada berlapik, dengan tidak ada halang dinding berlapik antara dua kulit. Kalau ada halang, sentuh sebelah sana tu ada kain, ada plastik dan umpamanya, itu tidak batal. Ini asalnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tepat berpegang, tepat jadi hujjah bagi kita mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, Imam Malik rahimahumullah taala, tepat berpegangnya firman Allah taala. Allah sebut selepas daripada ayat wudu, Allah kata wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Allah kata, jika kamu, asalnya Allah kata, wahai orang yang beriman, bila kamu hendak mengerjakan solat, hendaklah kamu mengambil wudu. Sekiranya kamu sakit, tak boleh nak guna air. Wa in kuntum marda aw ala safarin, atau kamu di dalam musafir, tidak ada air, nak guna tak boleh sapi, dia butuh air. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, ataupun datang seorang kamu daripada tempat qada hajat. Kamu mari daripada tempat qada hajat, yakni kamu qada hajat. Atau au lamastumun nisa, ataupun sentuh menyentuh kamu akan perempuan, mensentuh dengan perempuan, dengan isteri-isteri kamu sentuh dengan perempuan, falam tajidu ma'an, maka tidak dapat kamu akan air, tak ada air untuk nak mengambil wudu, fatayammamu, hendaklah tayammum. Berarti perkara-perkara yang tersebut adalah perkara itu membatalkan wudu, tak boleh nak bersolat bila berlaku perkara yang tersebut. Satu daripada perkara tersebut, Allah kata lamastumun nisa, bersentuh akan perempuan. Itu asalnya. Mazhab yang lain daripada mazhab Imam Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi,
Dan juga mazhab Hambali, dia mengatakan tidak batal wudu dengan semata-mata bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan, tak batal wudu. Mereka menanggungkan ayat ini di atas makna bersetubuh, makna jima, aula mastumun nisa, ataupun jima kamu akan perempuan. Dia tanggung makna jima. Imam kita Syafi'i, Imam Malik, dia tanggung di atas makna sentuh. Tetapi Imam Malik dia syarat sentuh yang membatalkan wudu, syaratnya dengan syahwah. Semata-mata bersentuh tidak batal wudu, sentuh dengan syahwah baru batal wudu. Mana tiga pendapat mazhab tentang batal wudu tidaknya dengan sentuh perempuan. Mazhab kita Imam Syafi'i batal semata-mata, sentuh dengan syahwah, sentuh dengan tidak syahwah. Apabila sentuh dengan tidak ada dinding, tidak ada belapik. Mazhab guru bagi Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, bersentuh dengan perempuan, bersentuh dengan isteri batal wudu, tetapi dengan syaratnya dengan syahwah, dengan keinginan. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, tidak batal wudu dengan semata-mata bersentuh, dengan syahwah tidak batal. Hanya yang membatalkan wudu dengan bersetubuh, dengan jima'. Itu mazhab ulama. Sedangkan Al-Quran kalau kita kira zahidah, Allah kata sentuh menyentuh, tetapi ulama dia tengok kepada dalil-dalil yang lain, khususnya di dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Abu Hanifah, dia berpegang kepada hadis yang sahih. Hadis yang sahih itulah sebagai mentafsirkan akan Al-Quran, akan Quran yang mengatakan aula mastumun nisa, yaitu hadis yang sahih. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam giliran Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, di waktu malam giliran Siti Aisyah, Aisyah tidur, sedar waktu tengah malam, dia dapati Rasulullah tidak ada di sisinya, di tepinya. Maka dia rasa dia cemburu, dia kata Rasulullah ni boleh jadi pergi rumah isteri yang lain. Dia selalu mencari Rasulullah di dalam kelam. Dia kata dia cari Rasulullah, dia dapati tangan dia cari, tangan dia sentuh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah di dalam keadaan sujud. Rasulullah hendak mengaturkan dua kaki dia hadap kepada kiblat begitu, dan dia terjatuh, tangan dia tersentuh tangan dia di atas tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak berhenti daripada solat, Rasulullah terus solat. Itu menunjuk kata bersentuh tidak batal wudu. Kalau bersentuh batal wudu, tentulah Rasulullah berhenti daripada solat dia kerana Siti Aisyah sentuh dia. Dengan hadis itulah maknanya Al-Quran aula mastumun nisa itu, kamu sentuh perempuan itu bukan makna sentuh, makna jima'. Kerana Siti Aisyah dia sentuh Rasulullah, Rasulullah tidak hukum, tidak kira kata batal wudu. Sekaligus sepitah lalu kita nampak bahawasanya pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat
Imam Ahmad, lebih kuat dah. Mazhab kita ringan sangat, tak gitu. Mazhab Imam Malik pula dia ambil ke hadis itu juga, kata itu Siti Aisyah setuh dengan tidak syahwah. Kita kena kita nak tinggal Al-Quran. Al-Quran yakin, kita kena tahu kaedah itu. Al-Quran tak boleh kita nak takwil, tak boleh kita nak ubah, tetap Al-Quran dalil dia yakin. Al-Quran kata setuh mesti batal wudu. Bila Siti Aisyah setuh Rasulullah tak batal wudu, arti tilik kepada setuh pula. Setuh Aisyah bukan setuh dengan syahwah, kerana dia nak tahu Rasulullah ada ke tak ada saja. Oleh itu setuh tak dengan tidak syahwah tidak batal wudunya. Tak batal wudu. Bukan makna jimuk. Nampak juga tak begitu. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik tu nampak, kerana setuh ada dua, ada setuh dengan syahwah, ada setuh dengan tidak syahwah. Maka bila Allah kata batal wudu dengan setuh, artinya setuh dengan syahwah. Kerana Siti Aisyah ada setuh dengan tidak syahwah, tidak batal wudu. Tidak, Rasulullah tidak menghukum dengan kata batal wudu. Mazhab kita Syafi'i macam mana dengan hadis itu? Dia muamalah, dia berdepan dengan hadis itu macam mana? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia tanggung, mesti di sisi dia bila setuh batal wudu dengan sebab dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran, Allah kata aula mastumun nisa, itu satu qiraat dia ada. Satu qiraat yang lain yang sebagai mentafsirkan qiraat ini, sebagai tafsir makna bacaan ini. Di sini ya ada dua qiraat. Qiraat jumhur, qiraat yang ramai baca aula mastumun nisa dengan alif, dengan mad kan la mastum. Di dalam bahasa Arab la mastum ada sungguh ihtimal makna di sana, makna jima, walaupun makna yang segera faham makna setuh menyentuh. Ada di sana la mastum, makna dia jama'tum, jima kamu akan isteri kamu, jima makna. Tetapi ada di dalam qiraat yang tujuh, satu daripada qiraat yang tujuh, dia baca au lamastum. Au lamastum, bukan lamastum. Bila baca lamastum, itu makna dia tidak ada lamasa, lamastum tidak ada di sana makna jima'. Lamastum makna bersetuh. Oleh itu di dalam kaedah Al-Quran, satu qiraat dia mentafsirkan satu qiraat yang lain. Berartinya qiraat lamastum dia menghuraikan makna, dia memberi erti makna firman Allah lamastum. Lamastum ni jadi keliru bagi kita, keliru dengan mana kita tak terai makna dia. Ambil qiraat lamastum tafsir, lamastum setuhkah atau wajima. Satu qiraat lagi baca lamastum setuh. Oh, itu lamastum makna setuh, tak boleh lagi dah. Lamastum tentu makna setuh, kerana ada satu qiraat yang membacakan dengan kata lamastum. Oleh itu bila setuh perempuan, ayat ini tidak mengkaitkan umum, dia tidak kait setuh dengan syahwah ke setuh dengan tidak syahwah.
tentulah batal wudu. Kemudian hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, yang kata dia setuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak di dalam keadaan keadaan begitu Rasulullah tidak break, tidak berhenti pada solat itu. Imam Syafi'i menjawab, itu hadis ihtimal. Itu hadis yang ihtimal, hadis yang 50-50. Ihtimal macam mana 50-50? Iaitu boleh jadi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha setuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan keadaan ada hail, dengan keadaan ada berlapis, ada dinding. Memang tentulah Siti Aisyah sentuh, tetapi 50-50. Boleh jadi Rasulullah pakai khuf ke, sembahyang pakai khuf kerana Rasulullah sembahyang dalam rumah dia. Boleh jadi Rasulullah sebelah Siti Aisyah tu ada berlapis, ada kain ke di tangan dia, sarung tangan ke, ada dinding. Kain Rasulullah tu ada tertudung kaki dia ke, Siti Aisyah sentuh dengan keadaan berlapis. Oleh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti daripada solat. Maka hadis ini nama hadis 50-50 ihtimal. Bila hadis 50-50 ihtimal, kita nak gelawai yang 100% tak boleh. Al-Quran 100%. 100% Quran kata aula mastumun nisa, atau setuh menyentuh kamu akan perempuan, tetap makna sentuh menyentuh 100%. Maka hadis yang 50-50 tak boleh nak merukaikan, tak boleh nak membatalkan makna ayat yang 100%. Itu mazhab Syafi'i. Kita nak batal macam mana? Kita nak hujah macam mana? Kita nak kata kuat mazhab Abu Hanifah, tak kuat juga. Tak kuat lah. Mazhab Syafi'i lebih kuat, sebab mazhab Syafi'i berdasar dengan Al-Quran. Mazhab Abu Hanifah berdasar kepada hadis yang tak kuat, yang tak boleh nak berdebat, tak boleh nak bertentangan dengan Al-Quran. Hadis ni pada zahirnya bertentangan dengan Al-Quran. Bila hadis bertentangan Al-Quran, kalau tak boleh tanggung, kena tolak hadis, kena menang Al-Quran. Hadis ini Imam Syafi'i tanggung. Siti Aisyah bersentuh dengan ada berlapis. Ada berlapis satu segi. Kemudian bila kembali kepada pendapat salaf, pendapat sahabat Nabi, pendapat ulama tabi'in, macam mana pula? Di sana kalau kita kembali kepada pendapat orang-orang salaf, pendapat sahabat-sahabat Nabi, pendapat tabi'in, tajuk ini kita bincang tajuk ulama mujtahidin. Itu kata ilmu jauhlah ilmu. Kita mari nak dakwa kita ni pandai Quran, pandai hadis. Ulama kita lebih jauh, dia sudah sampai kemuncak di dalam tajuk ilmu agama. Imam Syafi'i dia sudah sampai kemuncak. Bukan kita hari ni mari nak kritik Imam Syafi'i. Tak betul Imam Syafi'i kata gini, cuba tengok hadis begini. Allah, Imam Syafi'i sudah tahu dah tajuk hadis. Bukan Imam Syafi'i tak tahu, dia sudah tahu. Di sana kalau kita kembali kepada pendapat salaf, Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu,
Sayyidina Umar ibnul Khattab, Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang besar. Abdullah ibnu Umar, anak bagi Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah yang besar. Imam Asy-Sya'bi daripada tabi'i. Atha ibnu Sa'ib daripada orang salaf. Ramai lagi mengatakan batal wudu dengan sentuh perempuan, sentuh isteri khususnya, batal wudu. Pendapat sahabat yang besar, tokoh sahabat, di antaranya Sayyidina Umar, di antaranya Ibnu Umar sendiri, dan di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berpendapat kata tidak batal wudu dengan sentuh perempuan. Walau bagaimanapun tajuk ini, tajuk nama dia masalah khilafiyah, masalah khilaf lah. Di sana ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tak batal. Masing-masing ada hujjah. Yang mana mazhab salaf? Nak tanya, batal wuduk sentuh dengan tak sentuh. Kalau kita kembali kepada pendapat ulama mujtahid terdapat dua. Kembali kepada pendapat sahabat, dua pendapat. Ibnu Umar, Sayyidina Umar kata yang saya sebut tadi, Ibnu Mas'ud kata batal wuduk. Di sana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kata tak batal wudu. Ibnu Abbas kata tak batal, Ibnu Umar kata batal. Kemudian dalam tajuk ini, kalau kita nak ikut salaf, kita nak ikut yang mana? Yang mana mazhab salaf? Cuba sebut. Yang mana mazhab salaf? Batal ke tak batal wudu mazhab salaf? Batal. Ibn Abbas bukan salaf, sahabat Rasulullah. Ibn Abbas kata tak batal. Kita nak ikut mazhab salaf, nak ikut yang mana? Oleh itulah kata kaedah mengikut mazhab salaf tak betul. Tak betul. Sebab salaf, masalah khilaf, salah dia khilaf. Sebab salaf bukan satu mazhab. Tak ada di sana nama mazhab salaf, tak ada. Kalau kata kita kembali kepada nak ikut sahabat, ini kita nak ikut siapa? Ibnu Abbas sahabat, Ibnu Umar sahabat, Sayyidina Umar sendiri sahabat yang besar. Kita nak ikut siapa? Kalau kira kaedah lebih tepat lagi, ikut Sayyidina Umar. Kerana Rasulullah dia kata iqtadu billazaini min ba'di, mu ikut dengan dua orang yang selepas aku ini, Abu Bakar wa Umar. Rasulullah nas qata, ikut Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Tetapi bila pula khilaf antara Abu Bakar dengan Umar, macam mana pula? Itulah kata mereka yang dakwa mengikut salaf, dia kata di sana ada mazhab salaf, itu dakwaan yang palsu, dakwa yang salah. Tidak ada kaedah di dalam agama, tidak ada kaedah Quran dan hadis kata kita wajib ikut orang salaf, tak ada. Oleh kerana demikianlah, tidak ada di dalam kitab ulama kita tulis tentang tajuk dalil di dalam agama, hujah dalam agama, pendapat salaf. Tak ada. Satu daripada hujah, satu pada dalil menunjuk kata betul suatu, salah suatu, iaitu kalau sama dengan pendapat salaf adalah betul, bercanggah dengan pendapat salah adalah salah, tak ada di sana. Kerana salaf bukan hujjah dan bukan dalil di dalam agama. Pendapat salaf bukan hujjah dan dalil, serta pula tidak ada di sana mazhab salaf.
Tak ada yang dinamo dengan mazhab salaf, tak ada. Mazhab salaf tidak bersatu, tidak satu saja mazhab dia, tak ada. Tidak seperti mazhab Syafi'i. Hak tu ada. Imam Syafi'i ada pandangan dia, ada mazhab dia. Imam Abu Hanifah ada mazhab dia, ada pandangan dia. Adapun salaf tak ada mazhab, tak ada. Mana mazhab salaf tentang batal wuduk sentuh dengan tidak sentuh perempuan? Mana mazhab salaf? Cuba suruh orang yang kata nak ikut mazhab salaf, suruh dia bagi tahu. Kita nak ikut biar kita buat-buat kata kita nak ikut, sebab kita nak cari kebenaran. Ya, kalau kebenaran ada pada salaf, kita wajib ikut. Kita nak ikut, maka satu saja kita ambil. Cuba tajuk batal wuduk sentuh dengan sentuh perempuan, yang manakah yang dikira, yang dibilang kata mazhab salaf? Tak boleh nak cerita, tak boleh nak cerita. Yang mana mazhab salaf batal ke? Sebab salaf itu kita nak cari kat mana salaf, mazhab salaf nak cari kat mana, yang mana nama mazhab salaf. Kata ini pendapat salaf, tak batal. Ini pendapat salaf, kata batal. Tak ada. Mazhab salaf adalah mazhab yang diberi nama saja, tuan nama dia tak ada. Ismum bila musamma, nama dia. Mazhab salaf ada nama, diletak nama, tuan nama dia tak ada. Tak ada mazhab yang dinama mazhab salaf. Nama ada, nama kita baca jumpalah, ini mazhab salaf. Tapi tuan nama dia yang hakikat sebenar tak ada. Tajuk batal wudu ini tak ada, tak ada mazhab salaf. Ada pendapat salaf berbeza-beza, maka itu tak boleh kata mazhab salaf sebab berbeza-beza. Sayyidina Umar kata tak batal, Ibnu Abbas kata Ibnu Umar kata batal, Ibnu Abbas kata tidak batal. Begitulah lebih kurang tajuk batal wudu dengan sentuh antara lelaki dengan perempuan. Ar-rabi', yang keempat, masu qubulil adamiyyi, sentuh kubul anak Adam, yakni manusia. Bila kata adamiyyi, yang dibangsa kepada Adam, iaitu manusia. Sentuh kubul, sentuh sebelah hadapan, iaitu zakat atau faraj. Au halqati duburihi, atau bulatan dubunya, bundar dubunya, dubur sebelah belakang jalan keluar najis besar tu, bulatan dia, lubang dia tu, bukan papan punggung yang lembek-lembek ni, itu tak batal. Jalan keluar tu, lubang yang jadi jalan keluar najis besar itulah, sentuh kat lubang itulah, itu batal wudu. Sentuh bi batnil kaffi, dengan batin, sebelah dalam bagi tapak tangan, wa au butunil asabi', ataupun dengan perut-perut bagi segala anak jari, sebelah dalam bagi perut-perut anak jari. Beza di antara sentuh zakat farad, sentuh kubul dubur ini batal wuduk dengan sentuh perempuan. Sentuh zakat, sentuh kubul dubur, syarat batal dia sentuh dengan tangan, mudahnya, pendek. Adapun sentuh perempuan semua badan, tak pasti dengan tangan, batal semua. Masuk dengan tangan iaitu sebelah dalam saja, sebelah belakang tak batal. Sebelah dalam tapak ke, ataupun sebelah dalam bagi jari. Dobik ukuran sebelah dalam, nak tahu kata dalam luar, ataupun dalam atau tepi, kita
merapatkan antara dua tangan kita serta memberatkan sikit. Kita pelaga dua tangan begini, kemudian kita beratkan sikit, ataupun kita letak di atas bumi, kita beratkan. Yang mana bersentuh dengan bumi atau yang mana yang tertutup, yang mana yang bersentuh, itulah nama dia batin, nama sebelah dalam. Buat begitu. Mana bersentuh ialah dalam. Yang mana tak bersentuh ni, ke antara celah-celah ini, ke tepi yang tak sentuh ni, itu tak panggil batin. Kalau sentuh zakat, sentuh farad, sentuh kubur-dubur dengan tepi, dengan ke antara celah-celah ni, jarak-jarak ni, itu tak batal wudu. Kat hujung ni tak batal. Tengok hujung dia tak bersentuh. Ini nama dia batin. Batnil kafi ini dia panggil kaf. Sakat tak ada jari ni, tapi sebelah tak ada jari. Tapak nama dia. Betul, ini nama dia asabi', jari, jemari, jari-jari. Maka sentuh dengan batnul kafi, batin bagi tapak hak sebelah dalam ni, bukan ke semua ni, kat ni je, kat sebelah dalam ni je. Sebab tepi ni tak panggil tapak dah, sebab ia tak sentuh. Tak, bila kita pelaga begini, hipung begini, itulah maksud. Adapun dengan perempuan, dengan belakang perbatah, dengan siku perbatah, dengan bahu perbatah, sentuh perempuan. Sentuh kubur-dubur dengan tangan ni saja, tangan pun sebelah dalam ini saja. Itulah 4 perkara yang membatalkan wudu. Hujahnya, asalnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah kata, "Mamassa farjahu falyatawadda." Siapa-siapa yang menyentuh akan farajnya, maka hendaklah dia mengambil wudu. Dia kena ambil wudu bila siapa sentuh faraj dia. Di dalam keadaan hadis yang seperti demikian sekalipun, ada di sana pendapat yang mengatakan tak batal wudu dengan sentuh faraj. Cuba tengok luahnya di dalam fiqh Islam. Perkara ini perkara yang jadi khilaf. Sebab apa mereka mengata tak batal wudu dengan sentuh faraj? Mereka mengatakan faraj dan zakat adalah satu anggota daripada anggota manusia, anggota satu daripada anggota kita. Sama saja zakat farad dengan anggota yang lain. Tangan kita satu anggota kita, telinga kita satu anggota kita, hidung kita satu anggota kita, bahu kita satu anggota. Bila kita sentuh hidung, sentuh telinga, sentuh bahu, sentuh tangan, batal ke tak batal wudu? Tak batal. Kemudian sentuh kat zakat pun satu anggota juga, sama ya, sama. Macam mana nak batal wudunya? Sama hukum dia. Mereka faham kata satu daripada anggota, tidak ada beza pun dengan anggota yang lain. Serta pula ada di sana hadis yang menunjuk bahawasanya tak batal wudu, kerana dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata innama huwa idwun, sesungguhnya ia satu anggota min a'dha'ika, daripada anggota engkau, lebih kurang begitulah. Bila ditanya Rasulullah tentang seorang sentuh zakat, dia sentuh farad, sentuh kemaluan dia, Rasulullah kata itu anggota saja, satu anggota, macam mana nak batal wudu? Itulah dengan hadis itu mereka mengatakan tidak batal wudu dengan sentuh faraj. Jumhur kita Syafi'i khususnya mengata batal berdasar kepada hadis
tadi man massa farjahu falyatawadda. Masing-masing tanggung, masing-masing bawa makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita kalau kita nak kembali kepada hujjah, nak kembali kepada hadis, kita orang awam tak mampu, tak ada tenaga kita, tak masuk di dalam kemampuan kita. Hadis tu pula status dia, kelas dia tu sahih ke dhaif ke. Hadis tadi Imam Syafi'i tangguh hadis yang dhaif. Bila hadis dhaif tak boleh beramal di dalam bab ahkam, di dalam bab hukum. Hadis dhaif hanya harus kita beramal, boleh beramal fi fadailil a'mal, pada amalan-amalan yang ada kelebihan, tentang cerita kelebihan amal. Kita untuk menekankan, membangkitkan kita untuk beramal, kita pakai makna kita beramal dengan hadis yang dhaif. Itu boleh. Kelebihan Sya'bannya, kelebihan Rajabnya, kelebihan Ramadan, hadis dhaif boleh kita beramal. Tetapi untuk menetapkan hukum, ini batal, ini sah, ini haram, ini wajib, tak boleh, tak boleh, kerana hadis yang dhaif. Habis kat situ nampak masa tu kita sekarang jam 8 lebih agak. Itu stesen dia dah tu. Kena break situlah. Man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Wallahu a'lam.